topik sains sikit lah. Okey, kenapa benda ni penting Kenapa apa yang masuk dalam badan kita seawal-awal pagi ni especially yang penting, sebab tengok kita punya karbohidrat yang masuk dengan, kalau karbohidrat kita combine dengan protein, apa jadi dia? Sebab tu biasanya kalau kita baca buku-buku diet, buku-buku sains, dia kata never ever eat naked carbohydrate. Karbohidrat yang bogel ni, naked karbohidrat yang bogel, jangan makan, dia kata. Maksud naked karbohidrat tu, kalau kita makan karbo semata-mata, karbo apa contohnya? Roti, nasi saja, mi, pasta tu adalah sumber karbohidrat yang solo maknanya. So kita kena selalu pairkan karbohidrat yang kita makan dengan pasangan lain. Dan pasangan yang paling bagus untuk kita combinekan dengan karbohidrat kalau kita makan, mesti ada protein. Satu lagi mesti ada serat. Bagus. Siapa jawab? Hasni. Alamak, tak bawa pula hadiah. Kita masih belajar. Hadiah iPhone 14. Okay. So kita either boleh combine karbo dengan protein ataupun karbo dengan serat. Satu lagi, boleh combine karbo dengan apa? Siapa boleh jawab? Satu lagi kita boleh combine supaya dia tak bogel-bogel karbo saja. Yes, ada hadiah. Okey, Asni dapat hadiah. Salam pertama. Cuba cium, wangi tak? Okey. Satu lagi, kalau kita combine karbo dengan apa lagi yang dia akan bagi kita sihat? Vitamin. Tak. Protein. Tu protein ada? Lemak. Sorry? Lemak. Yes. Okay. Congratulations. Ayuh, tak jawab, tak dapat lah. Okay, cuba tengok kenapa bila kita ambil cup, contohnya kita makan nasi, okay? Makan nasi, dia akan naik gula kita. Once dia naik gula ni, dia akan ambil masa untuk turun. Tapi nampak tak dia spike? Dia spike cepat Lepas tu dia turun. Tetapi bila kita ambil cup, kita combine dengan protein. Contohnya Kak Lela makan nasi, katakan nasi lemak bagi tadi. Tapi Kak Lela ambil shake, Forever Light tu. Shake about 200-250 ml. Lepas makan nasi, shake. Dia akan dia akan shake, jadi dia akan tengok cup, dia tak naik spike tinggi dan dia turun pun slowly. Kenapa kita tak nak spike tinggi gula ni? Kita tengok lepas ni kenapa. Okay, ni contoh juga So kita combinekan karbo dengan protein. Bila combine dengan fat, Masya Allah, lagi stable gula dalam darah kita. So contoh lemak ni, mesti lemak baik. Jangan lepas ni pergi makan lemak sup gearbox pula. Dia kena lemak baik. Oh, marvelous juga tu makan sup gearbox tu. Okay? Lemak baik. Contoh lemak baik. Siapa nak bagi contoh lemak baik? Cepat. SDM. Apa contoh makanan lemak baik? Avocado. Very good. Cepat dah. Avocado. Tapi kalau dah dapat tadi. Orang lain. Selain daripada avocado, cepat, lemak baik. Olive oil. Olive oil. Nak bagi ke dekat situ? Tak payah. Alex kata tak payah. Okey. Bagi dia seronok. Oi, dia duit tak habis-habis dah. Tak situ. Okey, it's okay. Boleh situ? Boleh. Okay, so fat. Saya bagi another question lepas ni. Jadi, salah satu contoh lemak baik adalah avocado dengan olive oil. So, make sure orang yang ada masalah kencing manis, contohnya, yang gula dia sentiasa naik tinggi dan nak turun pun drastic laju, payah So, make sure ambil olive oil. Untuk ilmu selanjutnya, kena belajar olive oil macam mana, banyak mana nak minum, berapa kerap nak minum, berapa lama biar dia duduk dalam badan kita. Semua tu ada ilmu dia. So hari ni tak habis kalau saya nak share mungkin sampai ke asar petang nanti pun tak habis. Kita tengok sekali lalu saja. So ingat Raja ni penting ni. So never ever eat naked carbohydrates, meaning that
combine sama ada dengan lemak baik, protein ataupun fiber. Okey, ataupun paling senang ambil fiber daripada sayur-sayur boleh. Tapi kalau kita travel payah nak bawa sayur ke sebakul ke ulam ke apa semua, make sure kita bawa Forever Fiber 1 sachet. Tahu satu sachet Forever Fiber tu dia ada berapa gram fiber dalam tu? Sifu tak acik jawab. Ada berapa gram Forever Fiber dalam tu? Ada berapa? Satu sachet tu. 5 gram. Allah, kenapa terror sangat ni? Tengok, jawab dulu ke tengok dulu? Jawab dulu. Okey, dia bawa. Okey. So, dalam satu sachet ada 5 gram. Kenapa kita kena tahu dalam satu sachet ada 5 gram? Sebab kita nak, nanti kita nak makan pun tak nak terlebih fiber. Prek tak nak juga kan? So, dalam sehari, kita punya requirement fiber kita about 30 grams. 30 gram. Satu sachet ada 5 gram. Satu sachet fiber. Semua pernah tengok ke fiber? Ada tak yang belum pernah tengok sachet fiber? Tengok Nora tunjuk. Nora, angkat Nora. Ni. Yes, that one Okay. So yang ni dalam satu sachet kita ada 5 gram. Jadi kosong. Ya dah habis. Oh, baru masuk dalam tu. Okey. So, dalam sehari kita ambil at least 1 atau 2 sachet. Maknanya 10 grams. Jadi another 20 grams kita ambil daripada sayur-sayur dengan buah. Boleh Okey. Dapat tak ilmu ni? Okey, good. Next, kita tengok. Okey, ni yang saya bagi tahu tadi. Kenapa kita tak mau glukos kita spike terlalu tinggi dan jatuh terlalu drastik? Ni kena. Siapa yang diabetik dekat sini ataupun pre-diabetik baru nak jadi kencing manis? Pre-diabetik dengar betul-betul ataupun mungkin ada family, kawan-kawan yang kencing manis, dengar tips ni betul-betul supaya tidak ni potong kaki. Okey. Bila gula naik spike terlalu tinggi, dia akan turun juga dengan jatuh menjunam dengan kuatnya. Logik tak? Kita duduk tempat tinggi, mesti kita turun pun gedebuk jatuh tinggi. Okey, turun. Semasa dia crash, kita panggil glucose crash. Glucose crash inilah yang akan trigger hunger. Betul? Terketak-ketak lah ke? Terketak-ketak lapar. So dia akan trigger hunger. Jadi orang yang kencing manis ataupun orang yang nak sihat, nak diet, nak kurus ke apa, pada masa inilah dia akan tergaba-gaba mencari jajan-jajannya. Dan orang yang diabetik juga blood sugar dia suddenly drop. Bila dia check glukometer, dia ni kencing manis. Lepas makan nasi, dia rasa sepatutnya tinggi lah. Memang tinggi, tapi selepas tu suddenly hypo. Hypo. Betul tak? Kerana sebab gula spike terlalu rendah. So, ingatlah bila kita makan nasi sepinggan besar. Sepinggan besar nasi banyak sangat portion dia. Bila habis je sepinggan nasi, tak sampai dalam sejam kita lapar balik. Sebab ni lah glucose crash. Okay, so mesti tahu cara macam mana nak elakkan glucose crash. Tadilah yang saya tunjuk tadi, combinekan dengan protein ke, dengan fat yang bagus ke, dengan fiber ke, supaya dia tidak naik terlalu tinggi dan dia turun pun tak jatuh terlalu ke dasar laut bebas sana. Okay. So, bila dia naik tinggi glucose spike ni, glukos dia akan merangsang badan kita hasilkan hormon insulin. Hormon insulin dihasilkan daripada badan kita. Kat mana hasilkan insulin di badan kita? Pancreas. Siapa lagi jawab? Pancreas. Very good lah. Betul lah. Cepatlah you all jawab. Ni ada satu lagi ni. Okay. So, bila pancreas hasilkan insulin, okay. Ni soalan yang susah sikit. Cikgu Bayu tu boleh jawab ni. Okay. Apakah nama sel pada, boleh ke saya ajar detail sikit Apakah nama sel pada pancreas kita yang menghasilkan insulin? Tak acik Google, ada cari dalam Google. Okay. Apa nama sel dekat pancreas kita? Very good.
Okey lah, kita paksa bagilah. Tahu tak siapa ni? Okey, jawab sekali lagi. Beta cell. Tahu tak siapa ni? Tak tahu. Dr. Akmal. Tapi it's okay because she's new. Sel apa doktor? Beta cell. Tak tahu lah ke? Aduh, aku ni belajar benda tak tahu kan? Asyik tak tahu je. So, beta cells dia akan hasilkan insulin. Apa insulin buat? Dia akan block fat breakdown. Sebab tu orang yang insulin dia tinggi je sokmo-sokmo ni, tahu tak sokmo-sokmo sel Kelantan? Bila insulin dia asyik tinggi je, dia tak boleh nak breakdown lemak. Sebab tu tak surut-surut lemak sini. Rosak badan sebab insulin dia persistently high. Dan insulin juga akan block fat burning. Tak boleh nak bakar lemak. Bukan main Zumba tiap-tiap hari Kak Lela, betul tak? Zumba tiap hari lah, hiking lah, cycling. Tak boleh nak bakar lemak. Dan juga dia akan stimulate. Yang ni lagi jahat ni. Dia akan stimulate fat storage. Insulin akan, dia bersifat lipogenik. Maksudnya lipo lemak, genik bina. Okay, dia akan bina fat. Sedih kan? So you know, makanan yang kita makan, ya Allah, menentukan badan kita. Badan kita ni amanah Allah. Allah hantar badan kita dalam intact, sel yang cantik, tak ada lemak, tangan kaki semua lengkap. Mati balik tak ada, kaki sebelah kena potong. Balik nanti mati bila-bila tengok salur darah penuh lemak. Sedih tak? Kita tak menunaikan amanah. So ni adalah ilmu yang memang kita kena tahu. Basic basic ilmu. Boleh faham Okay, very simple. Okay. Okay, dah lah Semua stres